tauru an-nudji wal kamal. Ilmu nahu mula sempurna dan menimbulkan hasil, maksudnya lengkap. Siapa? Taur yang ke-6 untuk Basrah, taur yang ke-4 untuk Kufah, dan taur yang ke-7 untuk Basrah, taur yang ke-5 untuk Kufah. Siapakah imam bagi taur yang ke-6 Basrah? Imam Abul Uthman Al-Mazini. Kenapa dinamakan taur ni sebagai An-Nudji wal Kamal? Imam Abu Uthman Al-Mazini lah orang yang pertama mengasingkan sorof daripada nahu. Dinamakan kitab dia At-Tasrif. Jadi kitab pertama khas bagi ilmu sorof dinamakan At-Tasrif adalah karangan Imam Mazini. Ketika inilah nahu sorof diasingkan daripada nahu. Sebab tu dinamakan Tauru An-Nudji wal Kamal. Siapa lawan dia ketika tu? Ibnu As-Sikit, ketua bagi tabaqah keempat Al-Kufiyah. Cepat-cepatlah kerana jadi panjang. Yang last kali, imam terakhir Basrah. Sampai di sinilah kita boleh itlakkan mazhab Basri ataupun mazhab Kufi. Siapa? Al-Mubarrid. Lawan dia Tha'lab. Di sini terhenti noktah untuk kita namakan seseorang tu mazhab Basrah dan mazhab Kufah. Apa yang terjadi selepas tu? Imam Mubarrid, syekh terakhir untuk madrasah Basrah, dan Sa'lab merupakan syekh terakhir untuk madrasah Kufah. Kedua-dua ni pergi ke Baghdad, mengajar orang Baghdad. Maksudnya ketika tu dua-dua ada di situ. Jadi apa yang berlaku? Anak-anak murid ketika tu mula hilangkan sifat ta'assub mazhab. Hilang sifat ta'assub mazhab. Maksudnya kalau aku Basrah, macam mana pun tetap dengan Basrah. Kalau aku Kufah, tetap. Tak. Apa yang berlaku? Ada yang dia ambil dengan Mubarrid, dia ambil juga dengan Sa'lab. Jadi apa yang dia buat? Apa yang dia anggap bagus, apa yang dia anggap betul pada Basrah, dia akan kata Basrah betul. Apa yang dia kata Kufah betul, dia akan kata Kufah. Apa yang dia rasa kedua-duanya kurang tepat, dia akan istidrak. Mungkin akan kumpul ataupun jalan tafsil. Kalau macam ni, kalau macam ni, macam ni. Apa dinamakan ketika tu? Taur yang terakhir dipanggil Tauru At-Tarjih. Maksudnya ini berlaku khilaf. Last kali berlaku taur yang keempat ni mentarjihkan mana yang betul di antara khilaf yang berlaku dalam nahu. Madrasah apa ketiga ni? Kita panggil Al-Madrasah apa dia? Al-Baghdadiyah. Jadi ketika tu kalau ada ulama Mesri, kita panggil mazhab Mesri. Kalau ada ketika tu dah ada Malizi, mazhab Malizi. Maksudnya tak ada. Tapi apa yang boleh kita itlakkan? Kalau kita nampak 90% disebut Basrah, kita akan sebut ittijahuhu Basri. Kalau nampak berat ke Kufah, ittijahuhu Kufi. Maksudnya sampai ke tabaqah ni. Okey. Jadi ana sebut Ibnu Ajrum, kurung berapa? Kurung ke-8. Maksudnya dia dalam ni lah. Taurut tarjih ni sampai sekarang lah. Sampai sekarang masih berlaku lah taurut tarjih. Masih ada perbincangan. Okey. Jadi Ibnu Ajrum menggunakan istilahat Kufi, tapi hanya pada perkara yang sedikit. Tapi sebenarnya hakikatnya dia ambil dua-dua, tapi dia pilih mana yang dia rasa Basrah betul, dia ambil Kufah. Okey, yang sudahnya, okey, khulasahnya. Ustaz, habis tu kita pakai mana? Okey. Kebanyakan masalah kita akan berpegang dengan Basrah. Sebab apa? Ada hanya beberapa masalah dia dalam kitab Al-Insaf fi Masailil Khilaf, hanya beberapa masalah saja ditarjihkan Kufah ke atas Basrah. Tak apalah salinnya. Okey. Kenapa kebanyakannya Basrah? Sebab Basrah dia punya usul lagi kuat. Apa usul Basrah? Usul Basrah ni dia akan kumpul melihat kepada Al-Quran, melihat kepada hadis, melihat kepada syair-syair, dihimpunkan semua syair, langsung dibina satu kaedah. Contoh dia cakap berapa dia nampak fa'il ni tak boleh mendahului fi'il. Melalui syawahid-syawahid syair dia kata tak ada. Tiba-tiba jumpa satu syair je yang fa'il mendahului fi'il, contohnya dia akan sebut fi'il tu daruratus syairi, ataupun dia akan cari i'rab yang lain yang sesuai. Jadi dia berdasarkan syair-syair yang banyak, dia akan bina kaedah. Adapun Kufah memadai dengan satu syair ataupun satu syahid, terus dia akan bina satu kaedah untuk nahu. Jadi berdasarkan di situ. Dan as-sama' usul nahu di sisi Basrah lebih kuat. Dia tekankan macam mana kalau dia nak ambil dengan seorang Arab tu, dia seorang Arab Badawi tu dia akan uji dulu terlebih dahulu. Jadi
usul ataupun usus bagi Basrah lebih kukuh. Jadi sebab itulah kebanyakan pendapat yang ditarjih adalah pendapat Basriyah, bukan Kufiyah. Cuma hanya pada beberapa masail.